Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih penonton sekalian. Hari ini kita bersiaran daripada studio Abu Zar, Universiti Sultan Zainal Abidin bersama dalam Forum Hari Akademia 2020 dengan tajuk Akademia Jambatan Masyarakat. Temanya adalah Akademia Bestari, Masyarakat Lestari. Saudara penonton sekalian, bersama-sama saya pada hari ini kita membawa sosok tubuh yang hebat daripada Universiti Sultan Zainal Abidin. Mereka merupakan adalah ketua dan juga kita punya pengurusan tertinggi universiti kita. Di sini untuk program pada hari ini, tuan-tuan dan puan-puan boleh pergi ke laman Facebook rasmi Universiti Sultan Zainal Abidin. Juga kita bersiaran secara langsung daripada Webex daripada Universiti Sultan Zainal Abidin. Baiklah, program pada hari ini dibawa khas daripada Persatuan Staf Akademik UNIZA PSA. Persatuan ini merupakan persatuan yang ditubuhkan bagi memperkasa akademia dan juga menjaga kebajikan akademia di universiti ini. Baik, pada hari ini tanpa berlengah masa saya memperkenalkan forum kita akan disertai oleh yang berbahagia Profesor Datuk Dr. Hassan Basri bin Awang Makdahan. Beliau merupakan Naib Chancellor universiti kita. Seterusnya Profesor Dr. Kamarul Shukri bin Maktih. Beliau merupakan Timbalan Naib Chancellor Timbalan Naib Chancellor Akademik dan Antarabangsa. Seterusnya Profesor Dr. Hafizan Juahir merupakan Timbalan Naib Chancellor Penyelidikan dan Inovasi. Dan akhir sekali, Profesor Dr. Muhammad Afandi bin Saleh merupakan Timbalan Naib Chancellor Hal Ehwal Pelajar dan Alumni. Pada hari ini sebenarnya kita akan berbincang tentang pelan strategik universiti yang terkait dengan akademia universiti kita. Seperti mana kita tahu bahawa pelan strategik kita telah dilancarkan pada bulan Mac yang lalu dengan jarak waktu yang ditetapkan selama 2 tahun bermula daripada tahun 2020 hingga 2022 dengan visionnya iaitu to become a contemporary integrated Islamic university CIIUC. Missionnya pula adalah to produce holistic individual with Nasim values through educational excellence and high impact research towards empowering society. Manakala value Nasimnya ada 8 yang boleh saya senaraikan di sini, iaitu knowledge ataupun ilm, iman dan akhlak, deed amal, leadership qiyadah, collaboration ta'awun, entrepreneurship tijarah, transformation taghyir dan innovation ibtikar. Untuk perbincangan hari ini, kita akan berbincang tentang Akademia Bestari, Masyarakat Lestari, iaitu sustainability terhadap konsep akademia di UNIZA. Kalau kita lihat konsep sustainability ini terkait kepada 3 perkara, iaitu people, place dan profit. Maka saya akan serahkan kepada Naib Chancellor dengan soalan saya yang pertama, Datuk. Baik, Datuk. Apakah prinsip kita dengan hala tuju dan pelan strategik kita dapat membantu pensyarah libat sama dengan komuniti untuk memastikan penglibatan pensyarah kita dengan komuniti berkait dengan kita punya pelan strategik yang saya sebutkan tadi, Datuk. Silakan, Datuk. Terima kasih kepada sahabat Fadil yang menjadi moderator kepada diskusi pada pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertamanya, marilah kita memanjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana memberikan kita kesempatan untuk bertemu pada pagi ini walaupun di dalam mood secara maya, namun dia juga sebenarnya adalah salah satu daripada kaedah ataupun mekanisme yang boleh kita manfaatkan. COVID yang melanda ini dia tidak menghalang kita untuk terus
berinovasi dan terus menjalankan aktiviti kita tanpa adanya sekatan yang keterlaluan. Walaupun kita akui bahawa banyak perkara-perkara yang tidak dapat kita lakukan, khususnya dengan peraturan-peraturan yang telah dikenakan oleh kerajaan, seperti pergerakan yang terhad dan sebagainya, yang sedikit sebanyak telah menghalang perjalanan aktiviti. Tapi demi untuk kita menghadapi dan mencegah ataupun mengelakkan penularan COVID ini, maka kita akur dan kita sama-sama dengan pihak berwajib untuk kita memastikan supaya negara kita akan dapat segera keluar daripada COVID ini. Namun seperti yang saya sebutkan tadi, ini tidak menghalang kita untuk meneruskan aktiviti kita. Program pada pagi ini contohnya adalah satu lagi daripada program yang diusahakan oleh PSA. Tahniah saya ucapkan. Saya tengok AJK mereka ada dalam bilik ni pakai baju biru, sama pula dengan saya kena baju biru kebetulan. Okey. Tapi sahabat-sahabat yang lain berada di tempat masing-masing, mungkin di pejabat ataupun ada yang mungkin sebahagian kecil terpaksa bekerja dari rumah, work from home, disebabkan oleh kekangan yang saya sebutkan tadi. Namun itu tidak sedikit pun sebenarnya menghalang kita untuk bergerak. Saya berikan sedikit taklimat oleh Spakem kita bahawa aktiviti pelaksanaan perjalanan pelan statistik kita untuk tahun ini kita berjaya mencapai 71%. 71%, saya sebut sekali lagi, sehingga 31 Oktober yang lalu. Ini belum mengambil kira aktiviti November dan Disember ini, yang mana kita harap akan ada lagi. Dan insya-Allah dalam mesyuarat Senat yang bulan ini, pembentangan akan dibuat oleh pengarah Spakem guna untuk semua ketua-ketua PTJ, khususnya para boleh kita tingkatkan, kita dapat melaksanakan ataupun meningkat pun kita rancang. Saya sedikit pembetulan ni sahabat Fadil, bukan 2 tahun, 3 tahun. 2022 adalah 3 tahun. Nanti ada ahli-ahli yang perasan nanti kan 2 tahun dah habis dah. Okay, dia adalah 3 tahun, 20, 21 dan 2022. Dan dia sebenarnya totalnya adalah 5 tahun. Tapi kita mulakan 3 tahun dulu, kerana kita lihat 3 tahun itu yang lebih praktikal untuk kita lakukan, plan strategi. Saya pagi ini bersama-sama saya Timbalan Naib Chancellor Akademik, Timbalan Naib Chancellor HEPA dan Timbalan Chancellor Pendidikan Inovasi yang akan mengupas dengan lebih panjang. So saya rasa tak perlulah saya menyentuh terlalu dalam kali ini, tapi mungkin saya lihat konsep seperti yang disebutkan oleh sahabat Fadil tadi. Kita kena revisit sahabat-sahabatnya selalu plan yang kita buat ini, yang kita rancangkan ini, yang telah kita rancangkan bersama. Untuk tahun ini buat pertama kali kita melaksanakan plan strategi dengan kita tidak melihat kepada KPI. Kerana kalau kita melihat kepada KPI, kadang-kadang kita bukan tersasar, tetapi kita mementingkan kuantiti, maka kadang-kadang kita tidak dapat melihat dia punya kesan dia. Okey, saya tidak mengatakan bahawa KPI itu tidak baik, tetapi pada tahun ini kita dapat menggunakan pendekatan yang sedikit berbeza, walaupun sebenarnya di sana kita boleh ukur KPI juga. Itu satu kelebihan dia. Nanti Spakem akan tunjukkan bagaimana KPI itu dapat dicapai juga sebenarnya dengan kita melakukan secara meletakkan plan strategi itu, apa strategi plannya dan apa dia punya strategi objektifnya,
dan apa dia punya aktivitinya. Okey, dan kita minta ataupun lantik sebanyak 11 penyelaras ya untuk menyelaraskan plan strategi ini, dan dia, saya suka tekankan di sini, dia tidak terpisah ya. Mungkin kalau sebelum ini HEPA dengan HEPA-nya, okey, PI dengan PI-nya, tetapi kali ini dia ada cross. Okey, sebab kenapa kita pilih begitu, walaupun mungkin pilihan itu tidaklah 100% tepat ya. Maksud saya katalah contohnya FSSG dia menjadi penyelaras pada program ini, tidak semestinya setepat-tepatnya memilih FSSG itu sebagai penyelaras itu, maka dia adalah yang paling berautoriti untuk melakukan perkara tersebut. Begitu juga kalau diletakkan di bawah TNCA, diletakkan di bawah HEPA dan sebagainya, ataupun di bawah fakulti-fakulti lain ataupun PTJ yang lain. Okay, tetapi konsep kita ataupun falsafah kita, seperti yang saya katakan tadi, kita merasakan bahawa kita akan bekerja secara gabung jalin, bekerja secara bersama. Sebab itu kalau kita lihat umpamanya, kita bagi contoh graduan kalis masa depan, bukan kali peluru kali masa depan, graduan kalis masa depan, future graduan. Okey, dia bukan hanya melibatkan aspek akademik. Okay. Dia bukan hanya melibatkan aspek umpamanya HEPA, tetapi dia melibatkan semua pihak. Malah aspek penyelidikan pun dan aspek-aspek yang lain, hatta elemen yang ada di pusat sukan, di pusat Islam pun termasuk dalam menghasilkan graduan yang kita kata futuristic graduan itu, kerana di dalam mission kita, seperti yang dibacakan oleh sahabat Fadil tadi, kita akan melahirkan graduan yang holistik. Begitu juga di dalam plan strategi yang kedua, iaitu community hero. Okay, ada terdapat salah faham di kalangan, tak tahulah salah faham ataupun mungkin tanggapan mengatakan bila sebut community hero ni, dia kata ini HEPA lah punya kerja. This is wrong. Okay, this is wrong. Saya kena tegaskan bukan bila sebut kata community hero tu maka dia adalah menjurus kepada HEPA. Seperti yang disebutkan tadi, memang majoritinya adalah pelajar. Kita di sini kita ada sekarang ni kita ada 16,000 pelajar kita. Memanglah mereka ramai, tetapi untuk community hero ni semua pihak terlibat. Malah PNI pun dia terlibat dalam community hero. Contoh, nanti sahabat Hafiz boleh terangkan kepada kita mana program-program sebenarnya dibuat oleh ini ada unsur community hero kan. So kalau sebelum ini mungkin kita dengar community hero ni ataupun batik siswa apa semua, ini pelajar saja, saya tak berterlibat. No, itu satu saya rasa pendekatan di dalam pelan strategi kita yang telah pun dibangunkan secara bersama oleh mereka yang menjadi wakil kepada PTJ masing-masing, dan perkara itu dia naik ke atas, turun semula ke bawah, naik semula ke atas, turun semula ke bawah untuk dilaksanakan itu. Telah mengambil kira semua secara merentas. Okey, jadi kalau boleh di peringkat awal ini, itu dulu saya jawab soalan daripada sahabat Fadil itu, apa dia punya tu matlamatnya ya. Maka pensyarahnya, pentadbirnya, pelajarnya, sama ada di ruang kuliahnya, di luar kuliahnya, di mana saja kita berada, maka semuanya itu terpaut dan terikat serta terbabit di dalam melaksanakan plan strategi, dan dia bukan terpecah-pecah. Itu mula-mula sebab ramai lagi general nak cakap ni. Okey. Terima kasih sahabat. Baik, terima kasih sahabat Datuk dengan penerangan yang saya fikir cukup jelas kepada kita warga Akademia Universiti. Baik kalau seperti mana yang sahabat Datuk cakap sebentar tadi, KPI ketika pandemik COVID-19 ini kita mungkin tidak perlu mencapai 100%. Namun sebelum saya pergi kepada Timbalan Naib Chancellor Akademik dan Antarabangsa, saya nak beritahu dulu kepada semua penonton
sekiranya tidak boleh masuk dalam kita punya Webex, anda juga boleh pergi ke laman Facebook Universiti, laman Facebook rasmi Universiti, dan juga kita tarik juga siaran langsung ini ke Radio Pesona FM di Pusat Kesenian dan Warisan. Anda boleh dengar di situ untuk dengar forum ini secara langsung. Baik, saya pergi balik kepada Timbalan Net Chancellor Akademik dan Antarabangsa. Seperti mana yang saya sebut tadi, dan Datuk pun sebut tentang KPI, kita tidak mencapai 100% KPI itu. Bagaimana pula daripada sudut akademik, Prof? Apakah nilai KPI pensyarah dengan komuniti telah mencukupi sebagai universiti komuniti? Prof boleh komen tentang ini, Prof? Silakan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bi nasta'in wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Terima kasih moderator Profesor Madya Dr. Muhammad Fazil, yang dihormati rakan-rakan panel forum yang berbahagia Profesor Datuk Net Chancellor, timbalan-timbalan Net Chancellor yang diraikan warga Universiti Sultan Zainal Abidin yang berusaha ME Persatuan Staf Akademik, seterusnya hadirin dan hadirat sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Suatu perkara yang tak boleh kita nafikan bahawa Key Performance Indicator ataupun Key Performance Index KPI adalah merupakan sebahagian daripada ciri-ciri budaya kerja cemerlang, sebahagian daripada ciri-ciri budaya kerja efisien, yang mana ia merupakan suatu perkara yang sangat penting untuk menjadi peletakan sasaran kerja dan mekanisme bagi penilaian keberkesanan, pengukuran prestasi serta penilaian kejayaan seseorang individu atau sesebuah organisasi bagi objektif yang telah ditetapkan. Namun begitu, dalam konteks pendidikan tinggi, saya berpandangan bahawa KPI bukanlah merupakan suatu perkara yang utama dan pertama. Kalau kita meletakkan KPI ini sebagai suatu perkara yang utama dan pertama, kita khawatir KPI ini akan menjadi satu elemen yang akan menghakis nilai-nilai kemanusiaan secara beransur. Sedangkan institusi pendidikan tinggi ataupun universiti itu adalah merupakan sebuah organisasi yang bertujuan untuk mendidik manusia supaya berilmu dan berpengetahuan dan penuh dan syarat dengan nilai-nilai keinsanan. Daripada situ timbul satu persoalan, apakah perkara yang paling utama dalam institusi pendidikan tinggi? Pada saya, suatu perkara yang paling utama dalam institusi pendidikan tinggi adalah melakukan kebaikan, melaksanakan kemanfaatan kepada warga universiti, kepada masyarakat sekaliannya. Dan ini adalah merupakan suatu perkara yang sangat penting. Dan ini adalah bertepatan juga dengan sabda Rasulullah SAW yang maksudnya sebaik-baik manusia dalam kalangan kamu adalah mereka yang memberi manfaat kepada orang lain. Jadi dengan erti kata yang lain, kita seharusnya sebagai warga akademik berusaha sedapat mungkin melakukan sebanyak mana yang boleh kebaikan, kemanfaatan kepada masyarakat. Dan dengan sendirilah KPI akan tercapai di situ kerana ia berada di situ. Mengapa saya berkata demikian? Kalau kita melihat kepada item-item yang membentuk KPI, kesemuanya menjurus ke arah untuk melakukan kebaikan, melakukan kemanfaatan kepada masyarakat dan komuniti. Itu satu perkara. Kemudian perkara yang kedua, tuan-tuan dan puan sekalian, yang ingin saya kaitkan ialah sekiranya kita hanya tertumpu kepada KPI semata-mata, kita khawatir seperti mana yang saya sebut di awal tadi, ia boleh saja menghakis nilai kemanusiaan dan boleh saja mencacatkan kemanusiaan itu sendiri. Sebagai contohnya, barangkali kalau seseorang itu hanya tertumpu kepada KPI-nya semata-mata, kemenjadian pelajar itu tidak menjadi agenda utama bagi mereka. Barangkali umpamanya keberkesanan dan keberhasilan pengajaran pembelajaran itu tidak dititik beratkan apabila seseorang itu hanya tertumpu berapa banyak jumlah artikel jurnal ataupun buku yang dihasilkan. Dan begitu juga kalau kita hanya sekadar tertumpu kepada KPI semata-mata, kebejatan masyarakat yang berada di luar di sana, barangkali kita tidak hirau atau tidak ambil pusing, asalkan sahaja
jumlah pelajar siswazah maupun ucap pertama itu dapat melepasi KPI. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, dalam hal inilah saya melihat bahawa kita tidak mahu melahirkan akademia yang hidup matinya terkongkong dengan KPI. Kita ingin melahirkan akademia yang mana berusaha untuk memakmurkan dunia ini, membangun masyarakat dan membina negara secara baik dan secara orang kata berkesan, ya. Baik. Bagi menjawab persoalan moderator tadi, sejauh mana KPI akademia dapat menjadikan universiti ini sebagai sebuah universiti komuniti, saya ingin menyatakan bahawa kalau kita melihat kepada KPI yang sedia ada, maka kita akan mendapati bahawa KPI ini boleh bermula secara umum, kemudian turun kepada secara terperinci. Saya mulakan dengan yang pertamanya, iaitu apabila kita melihat institusi pendidikan tinggi, core businessnya adalah pendidikan. Apabila kita menyatakan bahawa core business kita adalah pendidikan, maka dengan sendirinya ia adalah sangat berkait dengan manusia, sangat berkait dengan masyarakat. Kerana universiti adalah merupakan sebuah institusi yang berusaha untuk menghasilkan manusia yang datangnya daripada komuniti untuk dibekalkan dengan ilmu dan kemahiran supaya mereka menjadi tenaga yang mahir, yang berdaya saing untuk membangun komuniti dan untuk memajukan negara. Itu satu, menunjukkan bahawa apabila kita bercakap institusi pendidikan, maka ia sangat rapat dengan masyarakat, sangat rapat dengan komuniti. Yang keduanya, tuan-tuan dan puan sekalian, kalau kita beralih sedikit kepada KPI itu sendiri, maka kita akan mendapati bahawa KPI ini terbentuk daripada 3 domain yang besar, iaitu domain yang pertama adalah pengajaran dan pembelajaran, yang kedua adalah penyelidikan dan penerbitan, dan yang ketiga khidmat komuniti. Yang mana ketiga-tiga domain ini telah diwakili oleh pelbagai item, dan kita mendapati kebanyakan item-item ini semuanya menjurus ke arah komuniti. Pengajarannya untuk komuniti, penyeliaannya untuk komuniti, penyelidikannya untuk komuniti, penerbitannya untuk komuniti, konsultasinya ataupun rundik caranya untuk komuniti, malah keahlian jawatan kuasa dan lain-lainnya semuanya menjurus ke arah komuniti. Jadi dengan kata lainnya, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, apabila kita bercakap tentang KPI, kita harus menyedari bahawa walaupun KPI itu nampaknya secara zahirnya adalah mewakili ataupun diwakili oleh nombor, ya, tetapi pada waktu yang sama ia terdapat nilai kualitatif yang terpendam di dalamnya. Sebagai contoh, apabila kita menyatakan seseorang itu telah pun memberi ucap pertama dalam tahun tersebut sebanyak 2 kali. 2 kali itu adalah merupakan suatu nilai yang dikuantitatifkan. Tetapi pada waktu yang sama, kita melihat di sana terdapat nilai kualitatif, iaitu ucap pertama itu sendiri. Sesuatu pembentangan itu tidak boleh dikatakan ucap pertama kecuali terdapat di sana nilai kesignifikan, terdapat nilai outstanding, terdapat nilai maklumat yang baharu, terdapat nilai maklumat yang terkini, dan paling kurang ia adalah merupakan suatu tafsiran ataupun interpretasi yang baharu. Jadi ini adalah merupakan nilai kualitatif yang terdapat dalam KPI. Jadi sebab itu bila kita bercakap tentang KPI, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, tidak dinafikan bahawa KPI ini bukan perkara utama, tetapi dia menjadi suatu landasan untuk kita bekerja. Baik. Kepada perkara yang ketiga, selepas kita melihat institusi pendidikan core businessnya adalah pendidikan yang berkait rapat dengan komuniti, kemudian KPI itu sendiri adalah merupakan elemen-elemen yang semuanya menjurus ke arah komuniti, kita pergi kepada yang ketiga, iaitu dari segi pengajaran dan pembelajaran. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, di bawah amalan pembelajaran berimpak tinggi HIPS, Kementerian Pengajian Tinggi telah memperkenalkan SULAM, iaitu Service Learning Malaysia University for Society, yang mana ia adalah merupakan suatu inisiatif bagi menzahirkan lonjakan pertama dalam pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2015 hingga 2025 pendidikan tinggi. Kalau kita melihat SULAM ini, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dia adalah merupakan suatu bentuk pembelajaran berasaskan pengalaman di mana ia terkandung ataupun terletak di dalam kursus pengajian yang disejajarkan dengan CLO, Course Learning Outcome. Para pelajar
akan dibimbing oleh para pensyarah supaya berkolaborasi dengan komuniti bagi membantu menyelesaikan masalah masyarakat. Dan kalau kita lihat struktur sulam ini, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sekurang-kurangnya pelajar memerlukan 24 jam untuk tujuan perancangan, pelaksanaan, refleksi. Manakala pentaksirannya pula, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ia adalah berdasarkan sejauh mana pelajar mampu mengintegrasikan bahan kursus dengan aktiviti-aktiviti komuniti. Dan begitu juga sejauh mana pelajar ini berjaya menyelesaikan masalah yang timbul sepanjang aktiviti komuniti tersebut dijalankan. Dan satu perkara yang perlu kita sedar bagaimana kursus pengajian ini berkait rapat dengan komuniti ialah kursus tersebut bukanlah merupakan suatu kursus yang bersifat one off. Apabila habis kursus tersebut, selesai. Tidak. Dia merupakan suatu kursus yang berterusan dalam kerangka untuk melestarikan masyarakat, di mana pelajar-pelajar ini akan berterusan membantu menyelesaikan masalah komuniti sehingga dapat membaik pulih ataupun meningkatkan kualiti kehidupan komuniti yang terlibat. Dengan kata lain, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kalau suatu ketika kursus-kursus pengajian ini terperangkap dalam dinding-dinding bilik kuliah, tetapi kini kebanyakan kursus-kursus tersebut telah mula dikomunitikan. Dengan kata lain, bagi menjawab persoalan yang dikemukakan, ya, tidak dapat dinafikan bahawa KPI telah meletakkan suatu asas yang kukuh untuk menjadikan universiti-universiti sebagai sebuah universiti komuniti. Cuma satu perkara yang perlu saya ingatkan sekali lagi, KPI bukanlah merupakan suatu perkara yang utama, kerana kalau kita hanya tertumpu kepada KPI semata-mata, ia boleh saja mencacatkan nilai-nilai kemanusiaan dan ketika itu dia akan menjarakkan universiti daripada masyarakat. Dan saya kira itulah jawapan setakat ini. Terima kasih. Terima kasih Prof kepada jawapan tentang Key Performance Indicator. Ya, kita perlu capai tapi dengan kemampuan kita. InsyaAllah dengan adanya KPI ini untuk menjadi universiti komuniti, kita akan tercapai. Sebenarnya memang universiti kita pun memang ke arah universiti komuniti. Ya. Baik, kepada penonton sekalian, sekiranya anda masih lagi tidak boleh bersiaran bersama kami, anda boleh ke Facebook. PSA juga ada membuat siaran secara langsung program pada pagi ini. Baik, kita terus kepada panel kita yang ketiga, iaitu Timbalan Naib Chancellor Penyelidikan dan Inovasi, Profesor Dr. Hafizan Jawahir, untuk menjawab persoalan tentang research sedikit, dan kita lihat juga tentang bagaimana ranking universiti yang telah dikeluarkan baru-baru ini untuk Prof menambah sikit dalam jawapan nanti. Baik Prof, saya nak tanya soalan kepada Prof tentang bagaimanakah bentuk kajian dan kewajarannya selagi masih bersifat fundamental. Kalau kita lihat masih lagi banyak kajian-kajian bersifat fundamental dan bersifat konseptual lagi, dan sukar untuk ditafsirkan dalam pelaksanaan dan penghayatan bersama masyarakat. Bagaimana pandangan Prof tentang isu ini? Silakan Prof. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Tuan Moderator, Profesor Madya Dr. Fazil. Yang dikasihi sahabat-sahabat pengurusan tertinggi yang berbahagia, Datuk Naib Chancellor dan sahabat-sahabat Timbalan Naib Chancellor, yang dikasihi juga sahabat-sahabat akademia yang sedang menonton secara atas talian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya teruslah kerana dua sahabat Datuk yang bahagia, sahabat Datuk WC dan sahabat TNCAA telah mengupas dengan panjang lebar lah berkenaan dengan kita kata KPI. Jadi bagi saya daripada pejabat Timbalan Naib Chancellor Penyelidikan dan Inovasi, sebenarnya betul saya bersetuju kerana banyak kita kata penyelidikan bersifat fundamental dan konseptual ni kadang-kadang tidak dapat diterjemah atau ditafsirkan kepada kita kata kepada masyarakat secara menyeluruh. Okey, sedangkan dalam plan strategik kita meletakkan UNIZA untuk menjadi salah satunya untuk menjadi community hero. Jadi permasalahan ini akibat daripada pengamatan dan pengalaman saya sendiri sebagai penyelidik, kegagalan kita memahami secara menyeluruh tentang fundamental research. Jadi fundamental research ini masih lagi diperlukan. Okey, masih lagi kita perlu dilaksanakan, dijalankan
tetapi pemahaman secara menyeluruh tentang apa itu penyelidikan fundamental perlu jelas oleh para akademia atau para penyelidik, terutamanya khususnya di UNIZA. Jadi sebenarnya penyelidikan fundamental ini adalah satu, kita kata, peringkat aras pertama dalam penyelidikan, dalam untuk kita melakukan eksplorasi bidang kajian yang kita lakukan itu. Jadi daripada eksplorasi inilah terhasilnya dapatan-dapatan kajian melalui literature review, melalui kerja-kerja lapangan, persampalan, analisis makmal. Maksudnya mengumpulkan data-data ini tadi. Data-data kajian ini perlu diterjemah dan ditafsirkan, dan akhirnya kita kongsikan dalam bentuk penulisan buku, jurnal proceeding, dan juga perkongsian ilmu melalui seminar, workshop dan sebagainya. Dan hasil kajian ini juga terhasilnya dapat dizahirkan kepada produk inovasi. Jadi produk inovasi ini perlu kita sampaikan kepada masyarakat. Produk inovasi ini perlu menjadi satu alat untuk penyelesaian isu masyarakat. Jadi kalau kita dalam konteks Terengganu, persekitaran kita banyak penduduk-penduduk kampung yang mungkin berpendapatan rendah dan sebagainya. Jadi kita kena melihat berfungsi universiti ini menjadi community hero, menjadi hero kepada masyarakat. Kita akademia yang berilmu ini dapat menyumbang dan menyelesaikan isu-isu semasa masyarakat setempat. Jadi inilah yang perlu kita fahami. Justru reka bentuk fundamental research ini perlu jelas. Perlu terarah kepada isu penyelesaian masyarakat. Jadi seterusnya, sekiranya perkara ini jelas, maka penghasilan produk inovasi, ataupun kita kata tidak semestinya produk inovasi, dia melibatkan tangible dan intangible produk ini tadi. Jadi kalau kata daripada bidang pengajian Islam, bidang sains sosial dan sebagainya, perlu kita kata bagaimana inovasi yang dilakukan, mungkin penyampaian ceramah, penyampaian kita kata bagaimana pengajian Al-Quran itu dapat diterima dengan mudah dan menjadi kita kata satu daripada amalan dalam kehidupan seharian masyarakat setempat. Jadi itu adalah satu kejayaan. Kita tidak mengukur hanya secara kuantitatif, hanya bergantung kepada numbers, hanya bergantung kepada berapa bilangan jurnal, high impact jurnal dan sebagainya. Tetapi kita juga melihat bagaimana pakar-pakar sains sosial ini mampu mengubah persepsi masyarakat, mengubah ekonomi penduduk setempat, dan juga kita kata dari segi bidang sainsnya, perubatan, alam sekitar, pertanian dan sebagainya, dan perkara-perkara yang melibatkan penyelidikan fundamental ini dapat diterjemahkan. Jadi sebenarnya kalau saya melihat research fundamental ini, mengapa saya katakan perlu ada dan perlu diteruskan, tetapi dengan pemahaman yang jelas secara menyeluruh. Kalau kita di peringkat KPT juga mensasarkan KPI baru, KPI baru kepada penyelidikan adalah hanya dua sahaja, iaitu secara umumnya penyelidikan berimpak, yang terbagi kepada dua, impak kepada komuniti dan penghasilan jurnal berimpak tinggi. Jadi sebenarnya kalau melihat kepada dua KPI yang disasarkan, KPI baru yang disasarkan oleh pihak KPT ini tadi, secara jelas kita katakan apa yang disasarkan dalam pelan strategik UNIZA memang menjurus ke arah itu. Jadi maknanya kita telah mulakan terlebih awal, kerana KPI yang disasarkan oleh pihak KPT ini saya kira baru beberapa bulan, sedangkan kita dah lancarkan pelan strategik kita lebih awal daripada itu. Jadi memang kita sudah mengambil kira tentang bagaimana seharusnya akademia ini untuk menyampaikan, menghasilkan penyelidikan yang boleh sampai kepada komuniti. Kita tahu kita banyak terlibat dalam projek-projek fundamental. Jadi di peringkat pengajian tinggi, di peringkat kerajaan disediakan masih lagi mengekalkan geran FRGS. Ini adalah geran fundamental. Kemudian diikuti oleh geran-geran yang lain, PRGL, LRGS, CRJ dan sebagainya. Kalau kita melihat dari segi geran dalaman yang disediakan oleh pihak UNIZA juga, kita ada menyediakan geran-geran seperti geran DPU. Ini adalah geran fundamental. Kemudian diikuti oleh geran Freecom, SRGS dan juga geran mikro pengkomersialan. Tujuannya untuk mengembangkan lagi atau menzahirkan hasil
kajian ini kepada bentuk produk inovasi yang boleh dikomersialkan, yang boleh sampai kepada masyarakat, yang boleh menjadi alat ataupun bahan dalam menyelesaikan isu-isu masyarakat setempat. Dari segi kita kata kenapa kegagalan ini berlaku, jadi daripada saya melihat pada pengamatan dan pemerhatian saya, apabila kita mendapat grant, ya betul kita melaksanakan ahli akademia melakukan kajian fundamental, seterusnya mendapat hasil, tetapi hasil ini setakat kita kata mencapai KPI untuk tujuan penerbitan dan produk inovasi. Tetapi produk inovasi ini gagal sampai kepada masyarakat. Okey, kenapa gagal? Gagal kerana saya berbalik kepada persoalan tadi, kita gagal memahami secara menyeluruh tentang fundamental research ini tadi. Okey, ada yang memang kita lihat penyelidikan mendapat anugerah khas. Okey, mendapat gold medal di sana sini hatta sampai ke luar negara, kita berjaya memenangi pingat emas. Tetapi akhirnya pingat-pingat emas ini dan produk ini hanya disimpan di dalam rak-rak ataupun sebagai koleksi gold medal kita sebagai akademia. Tetapi produk ini gagal menyelesaikan atau gagal sampai kepada masyarakat. Jadi sebenarnya saya membawa satu contoh. Okey, kalau kita lihat banyak bukan hanya di universiti kita memang berjaya, excellent, berjaya menghasilkan penyelidikan berimpak tinggi, berjaya menghasilkan jurnal berimpak tinggi, berjaya menghasilkan produk inovasi yang kita kata hebat, tetapi gagal memahami apabila kita untuk produk inovasi ini sampai kepada masyarakat. Kita ambil satu contoh, kita kata menghasilkan peralatan yang mungkin boleh membantu petani-petani di sekitar di sekitar negeri Terengganu ini. Okay, tetapi kita menghasilkan produk ini dalam kita kata dengan kos yang sangat tinggi, yang apabila untuk dibuatkan dalam skala besar untuk dipasarkan, harga jualan ini tidak kompetitif. Jadi tidak mampu milik oleh petani-petani ini tadi. Jadi perkara ini yang perlu dilihat semula, bagaimana sebenarnya asas bahan kita kata dalam kita menghasilkan produk-produk inovasi ini. Kalau kita melihat di sekitar negeri Terengganu ini, banyak kita kata peluang dari segi sumber aslinya yang murah, yang terbuang, yang tidak dilihat kelihatannya tidak ternilai. Tetapi sebenarnya kalau ditukarkan dalam kita sebagai ahli akademia mengkaji benda-benda ini dan dapat menghasilkan sesuatu yang sangat berimpak dengan kos yang murah, dengan kos bahan mentahnya yang mudah dengan sumber bahan mentah yang mudah diperolehi, dan saya percaya kita boleh menghasilkan banyak inovasi yang boleh sampai kepada masyarakat, bukan hanya sebagai alat penyelesaian, malah dia mungkin boleh memberi peluang ekonomi kepada penduduk setempat daripada sumber asli yang ada di persekitaran kita ini. Jadi saya kira saya juga ingin menyentuh tentang soalan yang dikemukakan oleh tuan moderator kita tadi berkenaan dengan QS ranking. Jadi sebenarnya beberapa hari sebelum ni kita telah menerima senarai kita kata ranking, dan kita melihat di peringkat nasional UNIZA berada pada kedudukan yang kalau tak silap saya yang ke-30 ya. Dari 30 atau 31 daripada 33 universiti awam dan swasta yang tersenarai. Jadi komen saya berkenaan dengan isu ini, kita jangan terlalu obses ataupun taksub dengan QS ranking ini tadi. Okey. Kerana QS ranking ni dia mengambil kira kadang faktor-faktor yang kita kata yang tidak signifikan, dan malah yang paling utamanya kita perlu membelanjakan banyak duit, banyak peruntukan untuk tujuan menaikkan ranking. Kalau kita melihat ranking ini, ada juga universiti-universiti kita kata yang mungkin berbanding dengan kita, yang mungkin kita ada kelebihan, tetapi kita kata kenapa kita masih berada di kedudukan yang sebegitu. Jadi kita tak perlu obses, tetapi apa yang perlu kita lakukan, kita perlu juga mengambil kira ranking ini, tetapi dengan cara kita, dengan reka bentuk kita, dengan pemahaman kita, dan dengan kesatuan ahli-ahli akademia UNIZA, insya-Allah kita boleh capai, iaitu kita membangunkan kekuatan dalaman kita. Jadi kita ada ramai pakar di sini dari pelbagai bidang. Kita banyak ada sumber, kita kata sumber dalaman. Kita ada tanah yang luas, kita ada tanah di
kampus Tembila, kita ada tanah ladang di Pasir Akar, kita ada 100 ekar tanah yang belum dibangunkan di Tasik Kenyir, kita ada kampus kota, dan sekarang ini kita ada hospital pengajar yang akan siap pada tahun hadapan. Jadi kita membangunkan segala sumber ini dan kita melihat mereka bentuk kajian ini supaya kajian ini menjurus kepada penyelesaian isu masyarakat, penghasilan produk yang boleh dikomersialkan, seterusnya kita menjana pendapatan. Jadi apabila kita menjana pendapatan ini tadi dan duit ini digunakan semula untuk tujuan-tujuan penyelidikan, malah kita boleh menjemput pakar-pakar yang hebat daripada luar negara, kita boleh menjemput pelajar-pelajar yang mungkin yang terbaik untuk menyambung pelajar di UNIZA, maka secara tak langsung dan tanpa kita sedar, ranking akan meningkat di situ. Jadi saya kira setakat itu dulu untuk ulasan daripada saya. Terima kasih. Terima kasih Prof, dengan ulasan yang saya fikir memang jelas tentang di mana kedudukan kita sebenarnya bagi memastikan universiti kita bertaraf dunia. Baik, sebenarnya selepas ni kita akan ada sesi soal jawab juga ya. Tuan-tuan boleh menghantar soal jawab kepada kami di ruangan komen di sana. Baik, sebelum kita pergi kepada pembincangan seterusnya, saya akan pergi kepada kita punya panel yang ketiga, iaitu Profesor Dr. Muhammad Afandi bin Saleh. Beliau merupakan Timbalan Naib Chancellor Hal Ehwal Pelajar dan Alumni UNIZA. Baik Prof, pada tagline Prof Prof ada nyatakan bahawasanya kita di HEPA kita punya tagline iaitu adab, patriotik dan manusiawi. Jadi kalau kita lihat ini sangat jelas dan bersesuaian dengan universiti kita, iaitu dengan CIIU. Baik Prof, soalan di sini, hubungan pelajar dan komuniti perlu ada keterbukaan ya Prof, dan membawa nafas baru kepada dunia akademik. Bagaimana Prof nak kaitkan dengan isu keterbukaan kita dengan konsep tema yang Prof bawakan, iaitu adab, patriotik dan manusiawi? Silakan Prof. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Yang saya hormati sahabat moderator, yang saya kasihi Datuk Naib Chancellor, sahabat-sahabat TNCA dan TNC PNI, seterusnya pengurusan ataupun pihak kepimpinan PSA, sahabat-sahabat di sosial ataupun di Facebook online sekarang ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dapat kita bersama pada pagi ini, dan saya kira sebahagian daripada soalan tadi telah dijawab sebenarnya atau diterangkan oleh Datuk Naib Chancellor, juga oleh TNC akademik kita, dan juga sedikit daripada sahabat saya Prof Hafizan, penyelidikan tadi tentang macam mana pelajar dan masyarakat ini. Ya, kita di HEPA kita ada 3 tonggak utama. Kita ada adab, kita ada patriotik dan manusiawi, dan ketiga ni berkait rapat sebenarnya dengan universiti. Kita melihat aset utama kita selain pada Prof Hafizal sebut tadi, aset utama kita pelajar sebenarnya. Kalau tak ada pelajar, sunyi ya. Dan kita tengok, kita rasai sekarang ni begitu sunyi kampus kita tanpa pelajar, dan kita menanti-nanti bila universiti dibuka. Dan pensyarah pun rasanya ramai yang rasa cukup menanti-nanti untuk mengajar secara face to face. Dan kalau tengok di sini sebenarnya kalau kita nak mengajar secara online boleh saja ajar dia kan, tapi elemen-elemen yang kita nak kata adab tadi mungkin tak tercapai, tak kesampaian secara sepenuhnya. Jadi situlah fungsi utama pensyarah kita. Kita nak membina adab pelajar. Pasal kita rasa itu aset utama universiti yang perlu kita ketengahkan dalam masyarakat. Kita nak bina pelajar yang ada semangat patriotik yang tinggi, dan kita nak tanam dalam diri pelajar kita harus ada sifat manusiawi yang tinggi. Dan kenapa? Pasal kita rasa pelajar ini adalah yang akan bawa nama universiti, akan bawa imej universiti. Pensyarah mungkin ialah pensyarah juga terjun dalam masyarakat, tapi tak ramai. Kita ada 16,000 pelajar sekarang ni,
Dan mereka ni datang daripada seluruh pelosok negara dan juga luar negara. Mereka balik ke kampung, mereka balik ke kawasan masing-masing dan mereka ni menjadi ejen kita. Walaupun kita ada isu KS ranking sebagai contohnya, tapi pada masyarakat mereka tak tahu tu semua. KS ranking dan sebagainya, mereka nak tengok apa hasil, apa pelajar kita ni, adab ke tidak, patriotik ke tidak, berjiwa manusiawi ke tidak. Jadi sebab tu HEPA merasakan bahawa 3 tonggak ini kita kena gembelengkan secara bersama, seperti mana yang Datuk Nak Chancellor sebut tadi. Isu sebagai contoh, kita ada plan strategi kita community heroes yang perlu dicapai oleh universiti, bukan sahaja untuk pensyarah tapi pelajar. Walaupun kita nampak pelajar yang HEPA yang diberi tanggungjawab, tapi semuanya harus dilaksanakan secara sistematik, secara berstrategi. Dan kita dah laksanakan sebenarnya. Saya ambil contoh sebagai untuk terangkan lagi macam mana pelajar terjun ke masyarakat bersama dengan pensyarah. Kita ada buat 3T, Teens, Tuition, Teens. Remaja bagi tuition kepada remaja. Dan kita pilih masyarakat di bandar, miskin bandar kita kalau kita kelompokkannya atau kita fokus ini adalah miskin bandar di kawasan Kuala Terengganu. Yang menjadi pengarahnya atau yang menguruskan adalah pensyarah yang datang daripada kampung tu atau kawasan tu. Dia lebih memahami. Saya panggil pensyarah tersebut Prof Nazari, dekan FIK. Saya terang kat dia, boleh buat tak? Dia kata okey, dia kenal orang kat situ, dia boleh tahu tentang macam mana nak buat dengan kontak networking dia ada. Dan kita laksanakan, kita panggil pelajar kita, pelajar puspa, pelajar daripada peringkat awal lagi, pelajar kalau di peringkat lain baju kelasi lah, kita ada puspa, pusat asasi sains di sini. Dan mereka mengajar pelajar-pelajar 40 orang yang untuk persediaan sebagai SPM. Tapi kesan ialah mak bapak rasa cukup terharu dengan UNIZA boleh bagi tuition yang free pada mereka, dan kadang mereka tak mampu nak hantar anak pergi tuition. Tuition sekarang ni sebagai satu trend. Kadang-kadang kita kesian pelajar yang tak dapat pergi tuition kerana masalah kewangan. Mak bapak mahal buat tu sekarang ni, kan? Dan kita bagi percuma. Dah lah percuma, dapat masuk universiti, belajar dekat kelas yang pelajar perubatan sedang belajar sekarang. Jadi kita, anak dia seorang, satu keluarga tu rasa cukup terharu, cukup terhutang, rasa macam cukup rasa berbudi sungguh UNIZA kepada mereka. Paling tidak kalau 40 orang, 80 orang mak ayah, kalau ada adik-beradik dia, jadi satu kampung tu sampai rasa oh UNIZA boleh bagi tuition free. Dan yang menguruskan adalah pensyarah kita. Yang ramai adalah, saya pilih sebenarnya, ramai tu adalah daripada orang kampung tu. Jadi mereka rasa yang dulu orang kampung sini yang pergi sama belajar menjadi pensyarah, balik membantu kampung dengan menguruskan, mengajak pula anak-anak UNIZA, pelajar-pelajar untuk membantu anak-anak di sini untuk maju ke depan. Dan ini sebahagian daripada community heroes yang kita rasa walaupun dapat kecil sebenarnya, tapi besar pada pandangan masyarakat. Mereka tak tengok pasal ranking universiti kita ni ranking berapa, tidak. Mereka nampak apa yang mereka dapat manfaat daripada pelajar kita, daripada pensyarah kita. Jadi saya kat sini pun saya nak suruh, kalau ada pensyarah kat sini yang rasa nak bangunkan kampung mereka, silakan. Kita boleh sediakan pelajar, aset utama kita, aset hidup kita ni yang akan membangunkan masyarakat. Dia hero-hero kita yang ada ni, pensyarah kita dan juga pelajar kita. Mereka akan memberi sesuatu yang luar biasa kepada masyarakat yang mana universiti suka nak bagi. Kita tak ada masa pengusaha universiti nak pergi turun ke satu kawasan tengok jumpa mak ayah, tidak kan? Kita bukan wakil rakyat, kita bukannya orang yang NGO pergi berhantar bantuan, tidak. Kita perlu uruskan universiti, tapi kita rasakan bahawa ini adalah kerja besar yang boleh dilaksanakan oleh aset-aset kita, pelajar-pelajar kita ni. Jadi sebelum mereka pergi, pelajar-pelajar kita pergi ni, kita nak tanam kepada mereka kenapa mereka perlu pergi. Ini tugas HEPA. Dan tugas HEPA pula kita mengurus pula. Pasal HEPA tak ada pelajar. Yang ada pelajar adalah fakulti. Jadi kita minta dekan fakulti untuk jadikan isu community heroes, pelibatan pelajar dalam masyarakat sebagai salah satu KPI. Kalau pengukur KPI ini bukan satu benda yang pengukur utama, tapi biar mereka rasakan ini tanggungjawab besar mereka nak beri pada masyarakat. Bukan setakat atau nak bina pada pelajar mereka. Bukan setakat pelajar dia dapat 3.5 Dean's List, dapat first class. Bukan itu saja. Itu memang kita nak sebagai universiti. Tapi
kita nak biar fakulti, dekan-dekan, pensyarah kat fakulti merasakan bahawa ini tanggungjawab sosial besar ni. Di corporate sana, individu di corporate dia ada rasa mereka perlu laksanakan CSR, corporate social responsibility. Tapi di universiti kita perlu yakinkan pensyarah kita, pelajar kita ada university social responsibility, USR. Kita perlu ada itu. Kita terjemahkan dengan sulamnya, kita terjemahkan dengan community heroesnya. Ini kita perlu laksanakan. Jadi untuk kita nak melebarkan lagi peranan mahasiswa kita dalam masyarakat supaya nampak bahawa universiti ini suatu universiti yang cukup besar di hati masyarakat luar, kita kena didik pelajar kita. Kita kena beri adab pada pelajar kita, kena tanam dengan sesungguhnya bahawa ini kita perlu hasilkan. Dan banyak universiti di luar negara pun mereka pilih. Saya bagi contoh macam Stanford University. Kalau nak tengok Stanford University ni semua universiti Ivy League di Amerika. Semua mak ayah nak hantar anak dia ke sana. Nak hantar anak sana sampai perlu dapat recommendation daripada senator ataupun wakil rakyat di tempat dia. Wakil rakyat tempat pula dia check pula anak ni, budak ni memang yang nak masuk tu semuanya budak-budak first class, budak cream of the cream kat sana. Pasal puluhan ribu nak masuk di tempat yang mungkin 100 200 saja. So macam mana nak buat tapisan tu? Akademik cukup baik, bercakap cukup bagus. Semua yang budak-budak yang cerdik-cerdik kan. So apa mereka buat? Mereka check dengan kampung di sana, budak ni berperanan tak dekat kampung tu, dekat kawasan tu. Dan perlu dapat endorsement daripada wakil rakyat sana atau daripada ketua masyarakat di sana. Siapa peringkat tu? Jadi mereka yang masuk ke Stanford University memang pelajar yang ada semangat untuk memberi kepada masyarakat, bukan untuk diri dia saja. Jadi ini kita perlu tanamkan. Kalau kita dapat lebih macam tu lagi baguslah, tapi kita tak dapat, tidak ada sistem sebegitu untuk tapisan untuk masuk universiti nak cari yang macam tu. Tapi kita harapkan dalam proses 3-4 tahun yang kita didik pelajar ni dapat ada perasaan bahawa mereka perlu memberi sesuatu kepada masyarakat. Tapi memberi itu dengan ada nilai, bukan beri sesaja macam tu. Biar kita nampak hasilnya nanti. Dan yang bimbing itu adalah pensyarah. Jadi community heroes ini bergerak seiring dengan pensyarah dan juga dengan pelajar, supaya kita tak rasa bahawa ini tugas pelajar saja, tugas aku untuk mengajar saja. Tidak. Itu keyakinan kita. Dan saya cukup yakin bahawa kita berada dalam landasan yang betul apabila kita rangkakan strategi community heroes ini. Dan Datuk Nanchester terangkan tadi bahawa ini tugas semua, bukan tugas pelajar saja, HEPA saja. Ini tugas penyelidikan, ini tugas akademik. Dan ini cukup menggembirakanlah kalau saya yang menjadi PIC untuk community heroes ni. Saya rasa cukup teruja bahawa kita ada satu kumpulan yang akan membangunkan masyarakat di suasana, yang akan melestarikan masyarakat di luar sana. Dan kita akan ke depan nanti insya-Allah kalau kita mulakan yang sebagai program-program sebegini dengan penuh perasaan tanggungjawab. Dan saya rasa masyarakat di luar sana menanti-nanti lagi kot apa sumbangan kita yang kita perlu. Kita janganlah kita ni melihat dari sudut kecil tuition saja, tidak. Banyak lagi program yang boleh dibuat. Dan saya rasa fakulti boleh kreatif. Ya, kalau ada dekan-dekan di online sana atas talian tu boleh fikirkan apa sumbangan yang mereka boleh lakukan. Dan memang kita dah minta semua fakulti untuk ada sekolah masing-masing. Ya, itu di peringkat sekolah, di peringkat kampung mungkin boleh fikir kampung mereka. Dan saya lebih suka sebenarnya ataupun lebih suka untuk cadangkan kepada pensyarah untuk cari untuk memberi khidmat, untuk bantu masyarakat di kampung mereka, bawa pelajar. Kita ada sebagai contohnya, ini Datuk sendiri yang pergi ke Pulau Redang sebagai contoh. Dr. Abdullah, dia orang situ. Dia kenal, kata tapak kaki dia merata di Pulau Redang tu. Dia kenal orang situ. Jadi bila bawa pelajar ni, masyarakat di Pulau Redang cukup gembira. Dr. Abdullah bawa balik orang pelajar-pelajar, bawa pensyarah-pensyarah untuk bangunkan Pulau Redang. Ini sebagai contoh lah. Seperti mana juga Prof Nazari tadi bawa balik orang kampung orang pensyarah yang berasal dari situ, di Kampung Ladang tu, bawa pelajar-pelajar buat tuition kat situ.
Jadi dan saya rasa dia ada apa ni kita snowball effect kan. Bukan saja tuition, nanti ada lagi program-program lain yang akan dibuat susulan daripada tu. Jadi saya nak seru kepada semua pensyarah kat sini, fakulti-fakulti laksanakan. Kalau kat kampung mereka lagi bagus, kat kawasan mereka lagi bagus. Lagi senang kita nak buat interaksi tu, nak bangunkan. Dan lambat laun kita akan nampaklah kesan dia pelajar UNIZA dekat di hati masyarakat. Kita akan memenangi hati dan juga heart and mind, memenangi hati dan juga minda masyarakat. Kita beli jiwa mereka. Bukan kita nak sesuatu pun, tidak. Tapi ini peranan kita, macam mana pelajar boleh membantu melestarikan masyarakat dengan bimbingan daripada pensyarah itu sendiri atau universiti itu sendiri. Tapi berbalik tadilah, kita tonggak kita ni kita kekal, kita tunjukkan semangat kita. Pelajar pergi tu penuh dengan adab, kita bimbing mereka, bukan pergi untuk tunjuk ego aku cerdik, tidak, tapi pergi untuk dengan penuh rasa kesopanan, dengan penuh rasa tanggungjawab, sopannya, beradabnya, sampai orang kata ini pelajar UNIZA. Yalah, kita tak boleh larilah sejarah kita dulu, orang kata pelajar KUZA. Dan masih lagi kalau generasi umur 60-an, 70-an tu atau 50-an sekarang sebut KUZA masih lagi kenal. Dan mereka masih lagi melihat ke belakang peristiwa ataupun sejarah lampau KUZA, macam mana masyarakat, pelajar-pelajar KUZA ni cukup memberi kesan kepada masyarakat di luar sana. Kita nak biar pelajar rasa, masyarakat luar rasa macam tu, KUZA, kita teruskan semangat KUZA sampai sekarang. Pelajar terus menyumbang kepada masyarakat, pensyarah pun bersama masyarakat, dan inilah UNIZA, keunikan UNIZA. Kita tak kejar, kita tidaklah sampai QS ranking kita tinggal, tidak, tapi dalam masa sama kita dikenali oleh masyarakat di luar sana kerana pelajar kita dan pensyarah kita. Itu saja Tuan Moderator, sahabat Moderator. Terima kasih. Terima kasih Prof. Jelas tentang bagaimana hubung kait pelajar bersama dengan komuniti untuk memastikan universiti kita universiti komuniti, hikmat komuniti kepada masyarakat. Baik, sebenarnya selepas ini kita akan ada soalan-soalan, sebab soalan masuk bertubi-tubi dalam telefon saya ini, saya terpaksa cek Prof. Okey, tapi kita tak nak lagi pergi kepada soalan-soalan ni, sebab kita sebenarnya matlamat kita sebenarnya tentang Hari Akademia. Maknanya kita nak berbincang tentang akademia di universiti ini. Kalau kita lihat Datuk, kita pergi pada soalan kepada Datuk balik semula ya. Ini pusingan kedua Datuk ya. Baik, sebenarnya kalau kita lihat universiti kita mempunyai ramai pensyarah-pensyarah ataupun akademia yang mempunyai ijazah tertinggi. Maksudnya memiliki ijazah tertinggi, PhD lah Datuk ya. Bagaimana kita lihat pihak pengurusan universiti untuk memanipulasi ataupun mengguna pakai kepakaran-kepakaran mereka ini, sehingga kan pihak universiti mampu memartabatkan mereka ni sebagai akademia yang hebat di luar sana tu. Maknanya hubungan antara pihak pengurusan mengguna pakai akademia yang kita ada dengan ijazah tertinggi mereka dan sebagainya, mampu untuk kita keluarkan keluar sana tu Datuk. Silakan Datuk. Jawapan saya, itu kita bina sedemikian rupa adalah kerana adanya tenaga-tenaga akademik dan pentadbiran dan pelajar di universiti itu yang kita gembelingkan secara bersama untuk mereka melaksanakan plan strategi tadi ke arah mencapai apa yang kita panggil menjadi sebuah university for society ya. Saya perlu jelaskan sedikit kita kena panggil universiti untuk masyarakat, bukan universiti community atau universiti masyarakat. Ini kan dia bertukar dengan college community ke universiti community. Okey, kita adalah university, tapi university for society, U4S ataupun university for community. Okey, dan community ni juga kita kena faham community itu dia konsepnya luas. Saya bagi contohlah bagaimana universiti bermanfaat untuk komuniti yang memerlukan. Apabila kita buat tanyadoktor.com,
Tanya doktor.com ni dia bukan untuk semua orang. Kan orang sihat tak perlu tanya doktor. Orang yang tidak sihat. Jadi komuniti pesakit. Okay. Kemudian kita buat CHASE, yang kita bina CHASE oleh pakar-pakar kita, terutamanya daripada FIK dan Fakulti Perubatan, yang membina CHASE ini untuk komuniti yang berkenaan, iaitu komuniti COVID. Mereka yang nak pergi buat itu, mereka yang nak datang ke sini, mereka nak masuk ke kampu dan sebagainya. Tapi kalau dia setakat duduk di rumah dia tu, ayah dia punya dia, ayah pelajar kita, ayah isi COVID, ayah isi COVID, isi CHASE tentunya tak kena. Jadi CHASE itu untuk komuniti pelajar, untuk komuniti pensyarah yang bekerja di Niza, kan? So supaya masyarakat faham apa maksud komuniti ini, dan supaya masyarakat tidak juga salah faham, atau kita ni pun mungkin salah faham bahawa komuniti yang kita masukkan ini komuniti in general. Komuniti itu can be also classified. Okey, kita boleh classifiedkan kepada komuniti berbagai-bagai. Okey. Jadi balik pada soalan sahabat tadi, bagaimana kita memanfaatkan? Saya jawab, saya rasa jawapan kita adalah tentunya kita sedah pun memanfaatkan. Kita sedah pula pun, saya rasa tak apa sedaplah guna kata manipulasi, sama saya. Okey, manipulasi ni dia ada negative connotation. Okey, bagaimana kita memanfaatkan? Okey, bagaimana kita exploitkan peranan itu untuk kita manfaatkan kepada masyarakat sejagat. Jadi dua contoh ini saya boleh lihat, saya nak bagi contoh itu secara spontan sebenarnya, secara spontan. Dan daripada CHASE tu namanya, yang mana kita tahu bila tim kita ataupun sahabat-sahabat kita daripada Fakulti Perubatan dan FIK ini, mereka bergabung tenaga untuk menyediakan itu. Matlamatnya bukan untuk ranking, matlamatnya bukan untuk publication, matlamatnya bukan untuk ni. Matlamatnya adalah untuk bagaimana membantu kerajaan mengenal pasti, memudah cara orang yang ada simptom COVID. Itu matlamatnya, kan. Tetapi oleh kerana ni adalah suatu kejadian Nobel, maka dia dapat hasil daripada kerja CHASE ini. Saya rasa dah berapa artikel dah, siap lah. 7 artikel lah, dengar sini, 7 artikel. Okey, bukan 1, bukan 2, 7 artikel dah siap. Buku lepas ni pula, kan. Okey, on the way. Begitu juga semasa kita menguruskan COVID-19 di universiti, kita ada jawatan kuasa task force dan sebagainya. Akhirnya kita keluarkan buku. So benda itu datang, dia memang datang sejajar. Sebab apa? Sebab yang duduk di universiti ni, kalau tak menulis, kalau tak bagi konsentrasi, taklah namanya pensyarah, kan. Dia memang ada keupayaan, dianugerahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diberikan ruang dapat PhD dan sebagainya. Memang license untuk dia buat research. Sebab kalau jadi pensyarah di universiti, ada PhD, yang mana kita tahu PhD itu adalah research. PhD by definition is a research. Dia bukannya artikel dalam akhbar saja, tulis melalui idea, malam tadi mimpi, besok tulis. No, dia adalah sebuah research yang dalam. Sebab itu dalam bahasa Arab disebutkan al-bahthu. Apa itu al-bahthu? Bahthu ni maknanya kita dig, kita gali. Jadi sebab tu research jangan on the surface. Research ni mesti gali. Sebab itulah Allah sebut dalam Al-Quran, fa ba'athallahu ghuraban yabhathu fil ardi. Allah utuskan seekor burung gagak. Burung gagak itu dia gali lubang. Itu betul kata yabhathu tu. Lalu dia, burung gagak tu dia tanam, dia kambus bangkai rakan dia burung gagak. Daripada situ Qabil tu dia belajar. Oh, dia kata begini caranya mengumikan orang mati, maknanya. Jadi maksudnya mesti ditanam dalam. Poinnya adalah al-bahthu itu dia mesti dig, dia mesti gali. Okey. Jadi ada PhD adalah license. Sebab itulah kita amat yakin apabila kita menyediakan pelan strategik di universiti ini, kita amat yakin bahawa sahabat-sahabat kita daripada pensyarah ini akan dapat memanfaatkan ilmu yang mereka ada itu untuk mereka memberikan perkhidmatan seperti yang saya sebutkan tadi, sesuai dengan taraf dan kedudukan mereka sebagai seorang akademia.
Okey. Bagaimana lagi universiti membantu pensyarah-pensyarah sekalian berjaya dalam kerjaya mereka. Dah diterangkan dengan panjang lebar tadi oleh Timbalan Naib Chancellor Akademik, begitu juga penyelidikan dan inovasi, dan juga sahabat TSC HEPA, yang mana ini semua adalah bukti-bukti bahawa universiti sentiasa memberi sokongan dan dokongan, malah bekerja di dalam satu barisan bersama sebagai frontliner dengan pensyarah untuk mereka meningkatkan hasil kerja mereka. Bermacam-macam geran kita sama-sama usahakan. Kita pergi ke kementerian, dapatkan geran, dapatkan beberapa projek daripada kementerian. Okey, kita jumpa dengan KSU. Kita alhamdulillah beberapa kejayaan dah kita capai sekarang ni. Mai bahagia insya-Allah akan mai bahagia ni adalah kursus pra perkahwinan secara online. UNIZA is the first berjaya mengusahakan perkara tersebut. Ada sebenarnya, kita tak naklah kata kita ni bagus sangat, tetapi ada pihak-pihak lain yang juga menyediakan pakej tersebut, tetapi alhamdulillah yakin memilih UNIZA. Okay. Ini sebenarnya adalah hasil daripada keupayaan dan kekuatan yang ada di kalangan masyarakat kita, yang pihak pengurusan fasilitate perkara ini, usahakan perkara ini, bantu perkara ini. Begitu jugalah dengan usaha-usaha yang lain yang sekarang ni ada dalam pipeline kita, tapi saya tidaklah sebut di sini kerana mungkin kita dapat, mungkin kita tidak dapat, tetapi semua usaha-usaha kita ini adalah dari segi kewangannya mencecah jutaan ringgit untuk kita dapatkan gerak itu. Begitu juga kita nak mencari dana bagi memastikan supaya umpamanya hospital yang akan kita operasikan nanti sekarang dalam pembinaan hingga akhir, kita dah bergerak daripada sekarang supaya kita dapat menjana daripada hospital itu. Masyarakat, khususnya masyarakat di luar, perlu kita fahamkan. Begitu juga dengan masyarakat di kampus, perlu kita fahamkan bahawa apabila kita menjana untuk universiti itu, tidaklah bermaksud di situ kita ingin membina perniagaan, mencari keuntungan, dapat duit, simpan dalam bank, buat fixed deposit ataupun menjadi kaya raya. Itu bukan matlamat sebuah universiti. Matlamat sebuah universiti adalah apabila dia menjana pendapatan, tujuannya adalah dia disebutkan oleh sahabat Fitnah tadi, penyelidikan. Kerana bila nak selidik ni, dia perlu kepada dana, kan? Kita boleh bawa datang pakar-pakar yang hebat apabila kita ada dana. Kita boleh boleh menerima pelajar-pelajar yang top brain. Pelajar lagi je lah, tapi ada lagi kita ambil yang paling top daripada kalangan pelajar itu. Apabila kita dapat offer mereka beasiswa, scholarship, full scholarship. Bagaimana sebuah industri yang hebat seperti Harvard dan sebagainya, dia pun masih ada scholarship. Dia pun menyediakan scholarship. Stanford pada universiti, Cambridge pada universiti, Al-Azhar pada universiti ada scholarship. Semua ada scholarship, dan mereka memilih pelajar-pelajar yang terbaik untuk datang kepada mereka. Jadi kena ada dana. Maka ini yang kita usahakan. Begitu juga kerjasama kita dengan hospital-hospital lain, dengan IJN yang sedang pun dalam pipeline kita, dalam kerja kita yang kita buat. Tujuannya semuanya ini adalah, pertamanya kita dapat memberikan perkhidmatan yang terbaik kepada masyarakat. Ini saya kena jelaskan, sebab apabila hospital diurus dengan baik, maka ketirisan tidak berlaku, pembaziran tidak berlaku, pencapaian tinggi, berbaloi dengan wang yang dikeluarkan sesuai dengan manfaat yang kita dapatkan. Kerajaan telah pun membelanjakan lebih daripada 365 juta untuk membina hospital di peringkat pertama. Kerajaan juga menyediakan sekarang ini lebih kurang 350 juta juga untuk, ataupun kurang sedikit 300 juta untuk fasa kedua. Kerajaan telah membina hospital sebanyak 600 juta lebih. Okey, ini duit siapa? Duit rakyat juga. Duit kerajaan. Duit kerajaan itu duit rakyat lah, yang diuruskan oleh kerajaan. So, di mana peranan kita? Ada tak peranan yang kita boleh mainkan? Kita dapati ada.
boleh kita mainkan peranan. Perkhidmatan pada masyarakat sekali-kali tidak kita abaikan. Tetapi dalam masa yang sama kita membantu kerajaan meningkatkan pendapatan universiti supaya universiti ini dapat berdaya saing. Ini saya bercakap dari segi bagaimana soalan yang sahabat Fadil tadi tanya kan. Yang mungkin kalau perkara ini tidak didengari betul-betul oleh masyarakat kampus dan sebagainya, mereka mengatakan ini pengurusan ini nak berniaga ke, pengurusan ini nak buat bisnes ke dan sebagainya. Kalau nak kata nak buat bisnes apa pada saya, yes, but for the sake of our staff, for the sake of our university, not for the sake of kita nak ambil duit ni pergi letak dalam fixed deposit dan sebagainya. Bukan itu matlamat yang ada di universiti, kerana kita sedar duit yang kita dapat daripada kerajaan itu sebanyak 365 juta tadi perlu kita uruskan dengan sebaik-baiknya. Tapi kalau kita bandingkan di antara kita hanya dapat 365 juta pada kerajaan, and then kita ask for another budget, and we just spend the money, berbanding dengan kita dapat duit pada kerajaan, bajet pun datang, at the same time kita boleh bantu kerajaan kerana keupayaan yang ada pada kita, kebijaksanaan yang ada di kalangan ahli akademik kita, kepakaran yang ada di kalangan ahli akademik kita. Mana yang lebih baik? Sahabat tanya, jawab sendirilah. Kecuali orang yang malas, kecuali orang yang tidak ada motivasi, kecuali orang yang dia memilih untuk berdiam diri, berpeluk tubuh. Orang yang macam ini kita tak mahu ada di universiti. Kita tak ada orang macam ini. Kita nak orang, dan saya yakin orang yang seperti ini dia tidak ada di universiti. Okey, yang ada di universiti adalah mereka yang telah dipilih untuk mereka menyumbang tenaga mereka bagi memastikan universiti itu akan terus maju dan terus maju. Sahabat-sahabat sekalian, saya ingin tegaskan di sini, hari ini adalah kenyataan daripada kerajaan juga, bahawa negara sekarang menghadapi masalah kewangan. Negara sekarang dibebani oleh hutang. Tak payahlah nak salah siapa-siapa lagi dalam hal ini, tetapi bercakap tentang orang kata as a matter of fact. Okey, negara sekarang dibebani oleh hutang. Maka apakah kita di universiti masih berdiam diri, tengoklah apa nak jadilah. Saya rasa universiti adalah sebuah institusi yang ada di dalam negara ini yang tahap rating dia berada pada tahap yang sangat tinggi, kerana di dalamnya lah terkumpul cendekiawan, cerdik pandai yang sepatutnya dia membantu negara, memberikan ilham dan cadangan pada negara bagaimana kita boleh keluar daripada kemelut bebanan hutang yang sedang ditanggung oleh negara sekarang. Ini satu perkara yang pada saya sangat serius. Mungkin sahabat-sahabat kata, "Ayolah, dia naik chancellor, dia cakaplah macam tu." Saya jawab, iyalah. Kalau naik chancellor tak cakap, siapa lagi nak cakap? Saya kena bercakap lah. Saya kena beritahu kepada sahabat-sahabat sekalian. Nanti kalau saya tak cakap, sahabat yang kata kat saya, kenapa tak beritahu kat kami dulu kan? Sekarang saya beritahu. I'm telling you now, bahawa negara kita sekarang ni berada di dalam kebejatan penanggungan hutang yang tinggi, yang menuntut kita semua untuk sama-sama membantu meningkatkan apa nama tu, kewangan negara ataupun menyelesaikan kemelut kewangan negara ini dengan cara dan kaedah inovasi yang ada pada kita sesuai dengan kedudukan kita sebagai ini. Sorrylah sahabat moderator, you lontar soalan kat saya lontar balik soalan kepada penonton. Okey, terima kasih. Terima kasih. Soalan tu semua kena jawab lah lepas ni. Boleh bagi mesej kepada Datuk. Baik, sebenarnya kita running off time ya. Saya sebenarnya akan pergi kepada soalan-soalan daripada kita punya akademia, sebab benda ni yang sangat penting. Kita nak tahu luahan hati ataupun rasa ingin bertanya kepada kepengurusan tertinggi universiti. Baik Datuk, sebenarnya saya pergi pada Datuk balik semula lah, walaupun Datuk dah jawab tadi, sebab soalan ni memang khusus kepada Datuk daripada ustazah-ustazah FKI. Dia tak beritahu nama siapa, tapi ustazah-ustazah FKI. Soalannya Datuk, bagaimana UNIZA memastikan dalam kurungan dan koma kebebasan akademik dapat dipandu secara penuh hikmah dan adab?
Maksudnya mungkin sekiranya mereka nak bercerita tentang situasi politik semasa, adakah boleh keterbukaan itu ada, tapi dengan landasan adab. Sila Datuk. Okay. Kebebasan akademik, saya rasa pada pandangan saya lah, soalan itu telah menjawab sendiri. Itu telah menjawab sendiri soalan itu, kerana bagaimana kebebasan akademik itu dipandu oleh adab, begitu ya? Ya. Lebih kurang kan. Okay. Mana jawapan dia memanglah kebebasan akademik, jawapannya yes. Okay. UNIZA dari segi pentadbirannya, kita telah mendapat status autonomi universiti pada tahun 2018 lagi, akhir 2018, beberapa bulan sebelum saya masuk ke sini, UNIZA telah pun mendapat autonomi universiti. Maka autonomi ini maknanya dia boleh menguruskan sendiri institusi tersebut. Dan dari segi kebebasan, kalau ditanyakan tadi, saya kata saya mengulang beberapa kali lah di dalam akta yang ada dalam universiti kita, bahawa kebebasan akademik itu tidak pernah dihalang, kerana kebebasan ahli akademik diberikan ataupun dilindungi oleh akta yang ada pada AUKU Universiti dan College. Akta UC dan AUKU 1971. Bagaimanapun, seperti yang disebutkan oleh soalan itu, dia mesti ada adab. Dia mesti ada adab. Umpamanya menulis sesuatu artikel dengan tidak ada fakta, menuduh sembarangan, kan, mengadu domba, kan, menyatakan sesuatu seolah-olah fakta, tetapi sebenarnya fakta yang direka-reka. Di mana adabnya? Pada saya, adab seorang ahli akademik, adab dia berada pada penulisan dia, pada penyampaian ceramah dia, pada kuliah dia, pada pengurusan dia, pada percampuran dia dengan masyarakat, merupakan adab yang paling tertinggi. Dia mesti bercakap benar, dia mesti menulis benda yang benar, dia mesti menerima hakikat kebenaran, dia mesti berani menyatakan kebenaran. Kalau anda berani menyatakan kebenaran dan anda dihukum, anda tidak perlu risau, kan? Kerana yang menghukum itu yang tidak betul. Apa yang anda takutkan? Kan? Bercakap kerana benar. Tetapi kalau anda membawa fitnah, dan mengatakan fitnah itu benar, dan marah pula kepada umumnya universiti ataupun pimpinan universiti, naik chancellor lah mudahnya, kan, kerana menghalang anda menulis dan sebagainya. Okay, seperti yang ada pesyarah kita dikenakan sekatan menulis dan sebagainya, perlu mendapat keizinan kerana terbukti dalam rekod bahawa dia menulis sesuatu yang tidak benar, menyebabkan kita panggil apa tu, kerisauan di dalam masyarakat kerana fakta-fakta yang ditulis oleh seorang pensyarah di universiti umpamanya akan dirujuk oleh masyarakat, sedangkan fakta itu tidak betul. Jadi pada saya, sebagai seorang akademik, kebebasan akademik adalah diberikan kepada anda 100%. Saya ulang sekali lagi, 100%. Sebab apa? Apabila seseorang itu berjaya mendapat PhD, secara umumnya, secara akademiknya, dia telah melalui satu proses ilmiah untuk verifikasi fakta di dalam penulisan dia. Kerana tesis PhD, seperti saya katakan tadi, adalah suatu penulisan ilmiah yang disemak oleh penyelia, disemak oleh penulis, disemak oleh pengusaha luar, dibayarkan perkara tersebut, maka dia sudah ada lesen untuk menulis bagaimana menulis suatu perkara yang berfaktakan perkara yang benar. Hatta kalau perkara itu perkara pandangan dan sebagainya, dia tahu bagaimana nak mengulasnya. Hatta kalau dia mengambil pandangan orang lain, dia tahu nak quote, dia ada acknowledgement, dia ada rujukan dan sebagainya. So apa masalah, kan? Tapi hendaklah dia menulis dengan penuh adab. Dia hendaklah menulis sebagai, seperti yang sahabat TNC Hepa katakan tadi, bahawa bila orang tengok, orang tahu ini orang UNIZA. Orang tahu ini adalah staf UNIZA, staf yang ada integriti, staf yang menulis ada adab, berani menyatakan kebenaran,
menyatakan kebenaran, tetapi di dalam adab-adab kita bercakap pasal adab ni, adab bagaimana kita dengan pemimpin, adab bagaimana kita dengan masyarakat, adab bagaimana kita dengan orang sekeliling, adab bagaimana dengan rakan-rakan kita, adab bagaimana kita dengan pelajar. Itulah bahasa Arab pun dia ada sebut, laisa kullu ma yu'lamu yuqal. Tidak semua yang kita tahu itu kita boleh cakap. Ada kadang-kala kita nak menulis satu fakta, tapi dari segi adabnya dia tak sesuai, jangan tulislah, kan? Anda lah harus tahu. Anda harus tahu. Saya tak peduli, saya nak hentam je namanya kan. Hentamlah. Okey, maknanya anda tidak ada adab. Anda tidak ada adab dalam menulis kerana penulisan itu kadang-kadang pada waktunya itu tidak sesuai. Contoh macam sekarang kan. Sekarang ini kita berada dalam pandemik. Okey, dalam keadaan biasa, apa yang kita boleh buat? Kita boleh pergi masjid, kita boleh sembahyang secara ni. Kemudian kerajaan mengeluarkan arahan supaya kita tidak boleh pergi masjid. So, kita pun bercakap bagaimana Rasulullah dulu mengajar kita sembahyang, bagaimana Rasulullah dulu kita kata suruh kita sembahyang, bagaimana cara kita sembahyang, kan? Semua yang kita cakap tu memang fakta. Tetapi fakta itu tidak sesuai dinyatakan sekarang. Tak sesuai. Sekarang ini zaman musibah. Sepatutnya kita yang berilmu ini, kita yang atas namanya ustaz-ustaz atau ustazah-ustazah ini, kita yang menyokong kerajaan. Kita yang sebab di dalam Islam pun benda tu ada, walaupun kalau mungkin zaman Rasulullah tidak ada wabak, tak berlaku zaman Rasulullah wabak semuanya, tetapi bagaimana dengan zaman sahabat Rasulullah, bagaimana dengan para tabi'in selepas itu, bagaimana dengan waktu-waktu yang lain. Banyak sejarah yang mencatatkan bagaimana ketika berada dalam musibah, cara sembahyang dalam musibah itu berdasarkan ijtihad ulama pada ketika itu. Tiba-tiba kita bawa fakta yang fakta, tetapi fakta itu tidak wajar dinyatakan pada waktu ini. Bila kita bercakap, masyarakat jadi confused. Itu ustaz tu kata, ini ustaz kata, masyarakat pemula hilang kepercayaan kepada kerajaan pemanya, ataupun pihak berkuasa tempatan dan sebagainya. Kerana apa? Kerana kita yang tidak menjaga adab penulisan, walaupun kita seorang yang berilmu pengetahuan. Itu sebagai contoh. Begitulah juga dengan hal-hal yang lain lah. Kalau saya nak ni panjang saja. Last kita tentang sudah pastilah penulisan perlulah beradab supaya nampak kesarjanaan kita di luar sana tu. Baik, kita pergi kepada Timbalan Naib Chancellor Akademik dan Antarabangsa. Ini soalan tentang IR 4.0 Prof. Tentang bagaimana pembelajaran dalam talian dapat mengintegrasikan ataupun merealisasikan integrasi pensyarah pelajar untuk memastikan ilmu dan hikmah dapat ditetapkan secara terpadu. Silakan Prof untuk menjawab soalan tu. Baik, terima kasih. Saya rasa di situ ada dua perkara ya. Yang pertama dari segi integrasi teknologi. Apa yang saya perlu nyatakan bahawa kita di UNIZA mempunyai unit di bawah COMER yang berkaitan dengan inovasi. Dan mereka bekerja keras untuk mengintegrasikan elemen-elemen IR 4.0 yang terdapat lebih kurang dalam 8 teras itu untuk diterapkan di dalam pembelajaran. Itu satu perkara lah ya. Dan kita dapati setakat ini banyak elemen-elemen IR 4.0 berjaya diterapkan. Cuma ya pastinya di sana terdapat kekangan-kekangan yang berkaitan dengan teknologi yang sekarang ini kita berusaha untuk cuba mengatasinya. Itu satu. Dan yang kedua, pada waktu yang sama soalan juga bertanya sejauh mana kita boleh menerapkan hikmah ataupun adab. Kalau dalam konteks akademik, seperti mana yang berbahagia sahabat Datuk Wisi menyebutkan bahawa di UNIZA kita tidak bekerja secara silo, tetapi kita bekerja secara merentas portfolio, baik akademik maupun HEPA ataupun pendidikan. Jadi dari segi untuk mendidik dalam era IR 4.0 ini, akademik dan HEPA sentiasa berganding bahu untuk membantu dan membina pelajar. Dan dalam hal inilah kita lihat gagasan flexible education with soul itu diwujudkan, yang mana antara tujuannya adalah untuk melahirkan pelajar-pelajar termasuk pensyarahnya yang mempunyai jiwa keinsanan. Dan dalam hal ini kebanyakan jawatan kuasa yang diwujudkan itu adalah hasil gabungan daripada portfolio akademik dan portfolio HEPA. Jadi saya kira secara ringkasnya itulah dua perkara ya. Artinya kita
mengambil pendekatan untuk menggabungkan elemen-elemen IR 4.0 dalam pembelajaran dalam talian, dan pada waktu yang sama kita menyedari di sana terdapat kekangan yang dari semasa ke semasa kita cuba selesaikan, dan dalam talian ini kita memperkenalkan konsep-konsep pembelajaran pembinaan insaniah yang mana ia menggabungkan kedua-dua portfolio tu. Okey. Terima kasih. Maknanya kita masih lagi menjaga kualiti pembelajaran dan pengajaran dan pembelajaran kita di universiti ini, walaupun dalam keadaan pandemik menggunakan pembelajaran dalam talian. Terima kasih Prof. Okey, ini soalan kepada Timbalan Naib Chancellor Pendidikan dan Inovasi. Dia ada dua soalan tapi saya rangkumkan menjadi satu. Soalannya adalah pertama, ini dalam English ya Prof. Internationalization at university is one of the key elements in our strategic plan. How do we develop inclusivity and diversity of internationalization? So soalannya mungkin terkait juga kepada yang ini juga, bagaimana pembangunan fizikal dalam kampus dapat diteruskan dalam suasana ekonomi pasca pandemik. Jadi ekonomi dengan internationalization tu Prof gabungkan kedua-duanya dalam keadaan macam mana nak bangunkan infrastruktur dan sebagainya di universiti kita. Prof, silakan. Untuk internationalization dan pembangunan ni, okay, memang ini adalah cabaran utama lah. Kita kata dalam kekangan kewangan yang kita kata semakin menghimpit akibat daripada pandemik COVID. Tapi walau apa pun keadaannya, internationalization dan pembangunan ini perlu dilaksanakan. Tetapi pelaksanaan ini mungkin mengikut kreativiti dan kemampuan kewangan kita. Jadi berbalik tadi, kita kata dalam untuk tujuan pembangunan ini, bila bercakap pembangunan dan internationalization ini tadi, pengantarbangsaan, jadi kita berbalik kepada apa yang saya ulas tadi, kepada kekuatan dalaman. Okey, kita mungkin boleh memohon dana-dana daripada pihak kementerian untuk tujuan pembangunan dan sebagainya, tetapi kita tidak boleh bekerja mengikut kita kata senario sebelum ini. Okey, kita kena berfikir di luar kotak, kita kena kreatif, kita kena mencari apa sahaja sumber yang boleh kita mendapatkan dana ini tadi. Okey, jadi berbalik kepada kita kata penyelidikan ini tadi. Jadi saya dari konteks penyelidikan. Jadi seperti yang juga diulas oleh pihak dan sahabat Datuk Naib Chancellor dan kedua-dua sahabat TNC ini tadi, kita bekerja merentas portfolio. Okey, merentas portfolio untuk tujuan kita mengemeling semua kita kata kesemua ahli kita kata ahli keluarga UNIZA, ahli keluarga besar UNIZA ini, untuk sama-sama kita memikirkan bagaimana kita boleh menggunakan, mengoptimize sumber dalaman kita ini tadi untuk tujuan penjanaan pendapatan ini tadi. Okey, jadi saya tidak mahu mengulas penjanaan pendapatan ini, cuma saya melihat bagaimana pendekatan kita nanti. Kita tidak boleh dari segi penyelidikan, tidak boleh kita kata menggunakan pendekatan yang lama. Okey, jadi sekarang ni kalau kita dapat geran, Datuk sahabat tadi, sahabat Datuk VC juga tadi ada menyatakan bahawa kita kena sustain. Jadi dana yang kita peroleh ini, kalau kita mengambil contoh pada 2017, okey, untuk tujuan pembangunan infrastruktur dan sebagainya, okey, kadang-kadang penyelidikan ini dan pembangunan ini bila dapat duit tiba-tiba kita menghabiskan. Pada ketika itu KPI kita sangat tinggi. Kalau kita lihat pada sebagai contoh 2017-2018 kita mendapat suntikan dana penyelidikan sebanyak 2.5 juta. Dan pada 2018 kita menikmati, meraih hasilnya. Jadi KPI kita meningkat, MYRA kita daripada 3 menjadi MYRA 4. Semua kita rasa gembira, kita rasa wah, UNIZA dah mula menapak. Tetapi kalau kita melihat selepas itu 2019-2020 dia mula menjatuh menjunam. Tidak kata menjunam, maknanya tidak berlaku kita kata kita kata mengekalkan kita punya pencapaian seperti yang kita dapat pada tahun 2018. Jadi sebenarnya kita kena mengubah pendekatan kita, dana-dana yang kita perolehi ini tadi untuk tujuan kita menghasilkan mereka bentuk penyelidikan ini tadi supaya dia kekal berpanjangan. Itu yang kita kata, sebahagian dana ni tidak boleh dihabiskan untuk membayar jurnal, sebahagian dana ni tidak boleh kita memberikan kepada fundamental yang tidak memberikan apa-apa hasil. Jadi kita berfokus kepada
penyelidikan yang boleh menghasilkan sesuatu yang memberi pulangan kepada kita. Dan kemudian daripada situ juga kita boleh mengembangkan lagi, melihat produk inovasi yang boleh kita kata menjana pendapatan. Dan sebenarnya inovasi ini tadi, apabila kita melihat dia terhasil daripada dua keadaan. Satu, melalui fundamental research kita menghasilkan produk inovasi. Tetapi inovasi juga boleh dilakukan boleh terhasil secara spontan. Mungkin dalam tempoh overnight ataupun 2-3-4 hari, seminggu duduk brainstorming, kita mendapat satu produk inovasi berasaskan kepada penyelesaian masalah komuniti. Ya, macam Chase ni tadi. Okey, jadi saya tadi sahabat Datuk pun menyentuh pasal Chase. Jadi saya suka, sebagai contoh kita ambil Chase. Chase ini pada asalnya proposal asal ada 140,000. Okey, tetapi apabila Datuk meminta Chase ini letak dalam SPI dan saya menyelia secara langsung projek Chase ini, saya hanya mengatakan minta kita tidak boleh berfikir seperti kita mohon geran. Saya kata berapa kos yang paling minima yang Chase ini boleh kita bangunkan. Akhirnya kos yang kita bangun, kos pembangunan Chase ini hanyalah 38,000. Which is kita rasa pembangunan sistem ni, kalau kita kata sistem seperti Chase ini tak akan dapat dengan harga 500,000. Tetapi kita berjaya membangunkan dengan harga 38,000 dan kemudian kita memancing dana daripada Musti sebanyak 50,000, MPIC 50,000 dan daripada Jabatan Ehwal Agama Islam kita dapat juga. Akhirnya altogether kita dapat kesemua jumlah kita memancing dana 102,000. Mungkin ada lebih lagi, saya pun mungkin tak perasan. 102,000 kita menjana hasil, which is kita kata macam 2 kali ganda kita dapat pulangan. Yes, kita juga mendapat artikel. Dan pada masa sama ada satu lagi yang saya nak kongsikan, bahawa Chase ini memberikan satu nilai di mana pegawai bahagian perancangan strategik Musti yang menguruskan Chase ini secara langsung dengan kami yang hari-hari berhubung pada ketika itu, mendaftar sebagai pelajar kita, sedangkan dia menguruskan banyak dana besar daripada Universiti Malaya, daripada UKM, UPM, seluruh kita kata daripada industri, tetapi dia memilih untuk mendaftar sebagai pelajar di UNISA. Dan bagi saya ini suatu yang wow, kita kata, walaupun nampaknya seorang, tetapi lepas ni akan ada lagi, insya-Allah. Jadi perkara yang sebeginilah bagaimana kita nak memberi geran-geran untuk kita kata pembangunan yang bermanfaat, yang boleh menghasilkan sesuatu sebagai ROI kepada kita. Jadi dengan kita menjana ini tadi, saya berkongsi satu lagi yang mungkin kalau berjaya dia akan menjadi suatu lagi kita kata kejayaan besar pada UNISA, seperti yang sahabat Datuk dah nyatakan tadi, iaitu pembinaan kita kata aplikasi My Bahagia khusus pra-perkahwinan secara atas talian ni tadi. Okey, kalau diguna pakai, kalau ini di peringkat akhir perbincangan, kalau berjaya perbincangan ini dan diterima pakai oleh Menteri dah endorse, maknanya kalau kita, setiap peserta akan membayar khusus pra-perkahwinan ni dan kita akan menjana pendapatan, dan ini akan memberi pulangan yang berjuta pada kita. Dan duit ini, inilah kita kata mengguna pakai balik untuk tujuan pembangunan. Dan kalau kita nak hebat di mata antarabangsa, inilah kita kata kekuatan dalaman yang akan menjadi rujukan antarabangsa. Kalau kita nak terikut, kita juga nak bidang-bidang yang mereka yang dah hebat, memang saya kira untuk tempoh 10-20 tahun mungkin kita tak boleh nak potong Harvard. Bukan kata nak potong Harvard, kita nak potong UPM atau UM pun kita rasa belum tentu. Tetapi dengan kita tak boleh potong, sebab kita ada kekuatan dalaman dan cara kita sendiri untuk dikenali di peringkat antarabangsa dan menjadi rujukan antarabangsa. Dan saya kira setakat itu je perasaan saya. Terima kasih. Cakap tentang tu, sebab saya rasa kita punya acuan kita sendiri bagaimana kita nak bawa universiti kita. Betul tak, Prof? Ya. Okey, baik. Ini soalan untuk Timbalan Chancellor HEPA. Soalannya, saya nampak soalan ni sama, lebih kurang sama. Jadi saya baca soalan ni je lah. Daripada Farhanim As-Suhaimi. Buat TNC HEPA, dalam keadaan pandemik ini, apakah cadangan Prof berkenaan program pelajar dan pensyarah UNISA bersama masyarakat setempat? Dalam keadaan pandemik ini, restriction kita ada PKP, PKPP, PKPB, macam-macam PK lah, Prof. Sila, Prof. Jawapan untuk itu? Baik, terima kasih Farhanim, itu daripada FOHA tu. Oh, ya ke? Kita teruskan. Saya sebenarnya agak terkejut juga bila dalam tempoh pandemik ni, sebelum ni atau sekarang ni,
Aktiviti pelajar makin banyak secara online. Dan kosnya amat jimat lah, amat kecil. Pasal tetamu tak perlu hadir dan sebagainya kan. Tak perlu makan dan sebagainya. Tapi banyak. Untuk masa PKP saja kita dekat 500 program kita buat. Dan saya kira sekarang ni dah hampir mencecah 1000 lebih program dibuat secara online. Semua fakulti, semua persatuan buat secara online. Walaupun nampak kecil tapi audience dia besar lah kat Facebook dan sebagainya. Dan saya kira apa yang dibuat tu semuanya mengikut SOP lah. Dan itu sudut online. Yang kita dah buat macam sekarang ni tuition secara bersemuka tu, kita pun ikut SOP yang ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan. Jadi kalau di Terengganu tak ada isu lah untuk masuk ke dalam masyarakat ni. Cuma kita kena olah mengikut kesesuaian semasa. Itu kena ikut lah, kena buat lah macam tu, kena predict kalau apa-apa berlaku selepas ni kan. Kita tak tahu pandemik ni merebak macam mana. Tapi program mesti dilaksanakan mengikut SOP yang ditetapkan. Yang saya tak rasa pandemik ni menjadi masalah menyebabkan pelajar tidak turun ke masyarakat. Tak, saya tak rasa macam tu. Ini peluang yang kita ada lah. Bahkan kita dah berbincang, ini satu benda yang hasil inisiatif Datuk sendiri, kita berbincang dengan yayasan band BSN, ya, band rakyat. Sorry, BSN band rakyat. Yayasan band rakyat. Dia ialah insya-Allah kita akan dapat sumbangan dari mereka untuk bantu membesarkan lagi 3T sini, tuition. Yang satu dapat dah, yang mula-mula yang kita sebenarnya keluar duit hebat 21,000, dia kata tak, kita akan sponsor yang ni juga. So untuk Kampung Ladang ni, untuk kita gembira kepada Prof Nazari lah, kita dah dapat dana untuk apa ni. Saya rasa duit hepa tu kita tak perlu pulang balik lah. Cuma yang 21,000 dapat kita besarkan lagi nanti. Isi 40 kita tambah lagi 40 lagi untuk. Pasal ramai Datuk dan juga sahabat-sahabat di luar sana ramai nak sertai tuition ni. Pasal mahal kat luar sebenarnya. Dan kita menyediakan prasarana, pensyarah kita, pelajar kita sendiri yang bantu, ya. Dan dia kata why not kita blend kan, blended ni, tuition secara bersemuka dan juga secara online. Dan Prof Nazari dan juga komiti kita no problem, kita boleh buat. Prof Sharifah, Dr. Sharifah Wajah daripada Wafa daripada Puspa kan. Ini yang antara yang orang kuat lah dalam menjayakan program ni, pun rasa tak ada masalah, kita boleh buat. Jadi kalau kita boleh buat macam ni, BSM kata boleh tak buat besar, kita boleh. Bank Rakyat kita boleh besar, kita boleh besar. Sampai kita kata, kita rasa kita boleh untuk tahun ni kita boleh buat untuk 2,000 orang. Jadi dia kata ini memang luar biasa lah bagi dia. Cukup Datuk sendiri ada semasa pembentangan tu, we are the best bagi dia dah pergi 7 universiti Datuk dan dia nampak proposal kita ni proposal terbaik lah. InsyaAllah kita akan dapat yang kita nak buat untuk tempoh 2 tahun lagi, 2021 dan 2022. Dan kalau boleh Datuk, kita akan jadikan, dan sahabat-sahabat semua kita nak jadikan model untuk satu Malaysia nanti, ya. So ini contoh yang kita macam kata sahabat-sahabat TNC dan juga Datuk tadi sebut, yang kita kena sesuaikan. Kita boleh we are dynamic untuk membantu masyarakat. Dan soalan tu bagus Farhani, supaya semua fakulti nampak apa yang mereka boleh bantu masyarakat dalam keadaan pandemik ni. Kita tak boleh terhenti, kita tak rasa ini satu halangan, bahkan satu peluang bagi kita dalam keadaan masyarakat susah sekarang ni. Masyarakat kita susah, pelajar pergi dan pensyarah pergi untuk bantu. Dalam keadaan di luar sana banyak agensi nak bantu sebenarnya. Seperti mana yang Prof TNC HEPA, TNC PNI sebut, dana tu banyak kat luar orang nak bagi sebenarnya. Cuma kita nak offer kita yang terbaik supaya mereka rasa ini yang bagus ni kita boleh bagi dia, pasal mereka pun nak juga membantu, nak bersama membantu. Duit dah ada, orang menyumbang, so kita buat apa yang terbaik untuk masyarakat. Jadi itu saja sahabat moderator. Terima kasih Prof. Jelasnya maknanya memang kita masih lagi boleh melaksanakan program walaupun dalam keadaan kekangan pandemik COVID-19 ni. Baik, ini soalan terakhir kepada Datuk Naib Chancellor. Sebenarnya banyak soalan kepada Datuk. Memang mungkin akademia kita ni memang nak bertanya dengan Datuk tapi mungkin tak berpeluang. Tapi kali ni dia orang memang serang Datuk lah. Datuk, tadi sebenarnya saya nak betulkan, sebenarnya bukan ustazah FKI. Saya tidak baca, mungkin kertas ni tadi dia terlalu banyak. Saya minta maaf, tadi bukan. Dia tak ada nama, anonymous. Okey Datuk. Okey, yang ni soalannya tentang KPI. Sebab bila Datuk dah sebut tadi tentang KPI pada permulaan perbincangan kita pagi tadi. Dan soalan dia saya bacakan sini.
pun dia tak nak mahu sebut nama, due to movement from the traditional strategic planning process to an innovative planning process, KPI is not the most output waiting for. Is any uncertainty or conflict facing us for multidisciplinary solution, and how top management balances the KPI set by KPT versus KPI as an university for the community. Macam mana dengan KPI yang kita nak cakap, tapi dalam keadaan COVID kita tidak melihat pada KPI itu. There is no uncertainty. Okay. Oh, the answer is the certain about thing is uncertainty. Okay. Like the agreement among us is this agreement. Okay. Balik kepada soalan yang ditanyakan tadi, saya suka tegaskan di sini bahawa kita di NIZA tidak pernah keluar daripada KPI yang dibuat oleh kementerian. Itu kita kena jelas, ya. Yes, KPI yang dibuat oleh kementerian itu tidak terkeluar. Okey, adapun apa yang kita buat ini sebenarnya adalah lebih daripada itu, dan dia juga sebenarnya adalah KPI baru seperti yang disebutkan oleh sahabat Hafizan tadi. Ia adalah KPI baru daripada kementerian. Hafizan ke sahabat Kamarud tadi. Sebagai contoh, saya kena penjelasan sini supaya kita faham, terutamanya bagi sahabat-sahabat pensyarah yang muda-muda lah, yang macam saya yang dah berumur ni, mungkin kita boleh share benda ni. Sebab apa? Suatu ketika dulu saya juga adalah juga dalam sistem itu, saya juga adalah pensyarah pada ketika itu. The most important thing about kerja kita ni adalah kita akan sampai pada satu tahap di mana kalau kita buat research, kita dapat outcome, and then kita publish paper kita terbit atau sebagainya, and kita stop there. Okey, itulah tahap ketika itu, kerana KPI pada ketika itu melihat dia mesti dapat hasil itu. Sebab ada juga orang yang tak dapat, ada orang yang juga tak berjaya menerbitkan dan sebagainya, atau terbit tapi maknanya more or less tu kurang sikit daripada yang lain-lain kan. Itu adalah KPI yang bermula pada ketika itu. Tetapi as we go along, zaman tu dia berubah, dan kementerian juga melihat sebagaimana kita di UNIZA ni kita melihat perkara ini apabila kementerian pada tahun 2018, mulai 2018, akhir 2018, mulai 2019, kerajaan menekankan pada University for Society itu. Okey, maksudnya daripada hasil-hasil yang dicapai tadi bukan tak bagus, tetapi dia stop there. Dia berhenti di situ. Dia orang tak border bagaimana hasil selepas itu akan dapat dicapai ke. Ini bukan hanya pada research sebenarnya, termasuklah juga penghasilan pelajar, termasuklah juga pembinaan kurikulum dan sebagainya. Okay, pada ketika itu itulah requirement yang sangat mendesak ataupun sangat penting pada ketika itu. Sekarang kita melangkah pada satu tapak lagi ke depan, iaitu kerja-kerja yang kita buat ini dia bukan hanya berhenti di setakat itu. Dia mesti ada serve the society, atau ayat yang kita gunakan tadi, community kan. Dan community itu sahabat kena jelas, dia bukan satu community. Community itu berbagai-bagai. Yang sahabat Penny cerita sebentar tadi, community pelajar kan. Yang sahabat Abidan cerita tadi, Chase, saya pun dah cerita apa komunitinya. Begitu juga tanya doktor.com. Begitu juga macam yang My Bahagia. Bang lagi siapa nak? Yang nak kahwin. Penny je ni dia. Jangan berminat pula kan. Macam tu. TNC yang ada depan ini bukan not for you kan. Jadi ada community dia. Okey, jadi these are the ni macam bank susu yang sedang dibangunkan oleh kita punya rakan-rakan di FKI dan rakan-rakan pada perubatan dan pada Fakulti Sains Kesihatan dan sebagainya. Untuk apa? Di FBIM sana. Kalau dulu you berjaya ni sampai ni okey, tak asyik kan? Sekarang tak. Sebab tu tugas ni berat sebenarnya di atas TNCPI. Bagaimana dia nak commercialize kan? Kadang-kadang commercialize ni tak bersedak lah. Guna perkataan lain lah yang lebih sesuai kan, supaya rakan-rakan kita di sana tidak ni. Sebab commercialize ni dia talking about money. Tapi bagaimana dia pada masyarakat, bagaimana dia bermanfaat pada pelajar. Jadi menjawab pada soalan tadi, dia tidak ada uncertain. Satu, kedua, dia bukanlah satu KPI yang berbeza daripada kementerian. Dia tetap sama pada kementerian. Tapi seperti saya katakan tadi, kita tidak meletak macam yang sahabat TNCA sebut tu. KPI that's it. Kalau you talking about KPI that's it, you are going back to the
previous punya ni. Nah sekarang ni kita melangkah lebih ke hadapan. Dan ini tidak bermakna yang sebelum ini tak bagus. Jangan salah faham juga ya. Dia begitulah sebenarnya evolusi yang berlaku. Inilah dinamika pendidikan. Inilah dinamika pendidikan. Okay, kalau politik dia ada dinamika politik, kita ada dinamika pendidikan. Orang politik ni tak kata benda lain, dia kata dinamika juga, dinamika dia. Supaya masing-masing dapat akur dan faham dan internalize perkara itu dan dapat bersama-sama menghayati untuk kita bergerak ke hadapan. Otherwise kita akan berada dalam keadaan tertekan ataupun mungkin yang paling susah dan yang paling mudarat lagi adalah bila kita ada sifat apa kita panggil I don't care. Okey, kita buat tak kisah. Ini lagi bahaya. Saya bagi contoh, orang gagal, dia concern tak kegagalan dia, bagus. Tapi kalau orang dia gagal, kamu gagal, dia gagal. So entah dia buat tak tahu. Itu bahaya. Itu bahaya. Sebab apa? Dia akan memudaratkan, mungkin kalau bukan orang lain, semuanya di itu dia akan mudarat. So itulah kalau boleh saya menjawab soalan yang ditanyakan tadi tu. Okay. Terima kasih Datuk. Keyword dia adalah dynamic. Maka pentadbiran universiti mengambil tindakan dinamik mengikut keadaan semasa. Terima kasih Datuk. Jawapan tu memang sangat-sangat jelas pada kami. Sebenarnya kita telah sampai kepada penghujung pertemuan kita pada pagi ini. Pukul 12 tengah hari dah sebenarnya. Untuk pengetahuan semua, siaran secara langsung kita ini telah disaksikan hampir 1,000 orang penonton di Webex juga dan termasuk di Facebook rasmi universiti dan juga Facebook rasmi PSA. Terima kasih kepada yang menonton pada pagi ini. Terima kasih juga kepada panel-panel kita yang berbahagia, Profesor Datuk Dr. Hassan Basri bin Awang Makdahan, Naib Chancellor Universiti Sultan Zainal Abidin, yang berbahagia Profesor Dr. Kamarul Shukri Mak-Teh, Timbalan Naib Chancellor Akademik dan Antarabangsa. Seterusnya yang berbahagia Profesor Dr. Hafizan Jawahir, PNC Penyelidikan dan Inovasi. Dan yang akhir sekali Profesor Dr. Muhammad Afandi Saleh, merupakan Timbalan Naib Chancellor Hal Ehwal Pelajar dan Alumni Universiti Sultan Zainal Abidin. Terima kasih kepada mereka yang memberikan buah fikiran yang sudah cukup bagi kita untuk mengetahui sejauh mana Akademia Jambatan Masyarakat sebenar forum Hari Akademia 2020 anjuran PSA Universiti Sultan Zainal Abidin. Saya sudah sampai ke penghujung rancangan. Saya bagi pihak PSA memohon maaf sekiranya berlaku secara kesalahan daripada kami. Mungkin yang buruk itu datang daripada saya, yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya Muhammad Fazil Ahmad bagi kru penerbitan pada tengah hari ini mengucapkan salam hormat, salam penuh ceria dan penuhkan minda anda dengan pelbagai ilmu. Jumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keagungan tamadun gemilang demi
panasnya di muka bumi. Di lautan biru, di langit yang tinggi, mencari kebesaranmu. Universiti Sultan Zainal Abidin, banggaku menjadi wargamu.